Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Ustaz Muhammad Arif Zaki dalam daurah hadis kitab 40 hadis Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Maka kali ini kita membicarakan berkaitan dengan hadis yang kedua, yang merupakan hadis yang menjelaskan tentang prinsip di dalam agama kita, iaitulah rukun Islam, rukun iman, ihsan serta tanda-tanda hari kiamat. Maka kita ikuti hadis ini daripada Umar radhiyallahu anhu yang menyatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tak kala mana sahabat-sahabat Nabi telah duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada ketika itu telah datang kepada Rasulullah seorang lelaki, kata Sayyidina Umar, yang mana bajunya sangat-sangat putih, kemudian rambutnya pula hitam, dan tidak ada seperti tanda-tanda dia melalui perjalanan yang panjang. Jadi lelaki ini telah pun datang menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bila mana dia duduk bersama dengan Nabi, dia telah meletakkan kedua lututnya menghadap kepada lutut Nabi, manakala dua tangannya diletakkan di atas peha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Macam seorang yang sangat-sangat mengenali Nabi, seorang yang sangat-sangat dekat dengan Nabi SAW. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi ni adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, tapi mereka pelik bila bertemu dengan seorang lelaki yang duduk seperti keadaan semikian, yang duduk sangat dekat dengan Rasulullah pada tempoh ketika mereka menceritakan hadis ini. Jadi mereka semua tertanya-tanya, siapakah orang yang duduk dengan Rasulullah SAW ini? Maka diceritakan oleh Sayyidina Umar, pada setelahnya itu disebutkan, iaitulah lelaki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu soalan, iaitulah fa akhbirni anil Islam. Kata lelaki ini, sebutkanlah kepadaku ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya apakah yang disebutkan dengan perihal Islam itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, iaitulah hadis yang menceritakan tentang rukun-rukun Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iaitulah Islam, naik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul utusan Allah, wa tuqimas salah, mendirikan salah, wa tu'tiyaz zakah, dan memberikan zakat, kemudian wa tasumar Ramadan, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal bait, kemudian mendirikan iaitulah haji di Baitullah, ini istata'ta ilaihi sabila, apabila mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Maka di sinilah adalah 5 rukun Islam yang Nabi sebutkan. Kemudian lelaki tadi menjawab, qala sadaqta, betul apa yang kamu sebut. Jagilah sahabat-sahabat semua tengok terkejut mereka, lelaki ni tanya pada Nabi, kemudian dia, bila Nabi telah sebut, dia pula yang membetulkan Rasulullah, seakan-akan dia adalah guru kepada Nabi SAW. Sebab itu sahabat berkata dalam hal ini bahawa mereka menjadi sangat takjub dengan soalan dan juga percakapan lelaki ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian bertanyalah lelaki ini soalan yang kedua, fa akhbirni anil iman, khabarkanlah kepadaku pula ya Muhammad SAW berkaitan atau perihal iman. Maka qala Nabi SAW, an tu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir. Kata Nabi SAW dalam sabdaan baginda, iaitulah beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikat. Jadi beriman kepada Allah, kepada para malaikat, ini yang kedua, wa kutubihi, dan juga kitab-kitab Allah SWT yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, dan yang seterusnya beriman kepada Rasul-Rasulnya, utusannya, dan beriman kepada hari qiyamah, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih, iaitulah juga beriman kepada qada dan qadar, yang mana yang buruk, yang mana yang baik ataupun yang buruk, kedua-duanya mesti diimani. Maka inilah jawapan Nabi SAW. Laki ni kembali berkata, sadaqta, betul apa yang kamu sebutkan. Maka lebih lagi terkejut, tapi kali ini sahabat-sahabat terus mendengar apakah lagi soalan yang akan ditanyakan oleh laki ni kepada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya laki ni pun berkata, fa akhbirni anil ihsan,
katakan pula kepadaku apakah pula makna ihsan. Maka Nabi SAW pun menyatakan, qala Rasulullah SAW, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, iaitulah Nabi menyatakan ihsan itu adalah beribadah seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun dalam keadaan yang mana kita tahu manusia tidak mampu melihat Allah, kata Nabi, tetapi jika kamu tidak melihatnya, maka yakinilah bahawa sesungguhnya Allah melihat kamu. Maka ihsan ini adalah sifat atau rasa kita diperhatikan, kita sentiasa diawasi oleh Allah SWT. Maka itulah yang Nabi SAW menyatakan. Maka lelaki ini pun menyatakan sadaqta, benarlah apa yang disebutkan. Seterusnya dia bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, dan sebutkanlah kepadaku tentang hari kiamah. As-sa'ah merupakan salah satu daripada nama hari kiamah yang mana ditanyakan oleh lelaki ini kepada Rasulullah. Wa qala Nabi SAW, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Ya, kata Nabi SAW dengan jawapan yang cukup menarik. Nabi kata, tidaklah yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Subhanallah. Seakan sahabat lebih lagi terkejut kerana melihat bagaimana Rasulullah menyatakan hal itu kepada lelaki ini. Maka mereka lebih berat lagi menyatakan lelaki ini adalah seseorang yang merupakan orang yang mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelahnya itu ditanyakan, fa akhbirni an amaratiha. Kata lelaki ini, kalau demikian sebutkanlah kepadaku apa tanda-tandanya. Kerana hari kiamat tidak ada yang mengetahui masa, waktu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang Allah nyatakan dalam surah Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah yang memiliki, iaitulah pengetahuan tentang bila berlaku hari kiamat dan saat ia berlaku. Oleh hal demikian Nabi SAW menyatakan tidaklah Nabi mengetahuinya. Dan kemudian ditanyakan oleh lelaki ini, apakah alamat-alamatnya ataupun tanda-tanda kiamah itu akan berlaku. Qala antalidal amah rabbataha. Yang pertama kata Nabi SAW, iaitulah apabila wanita-wanita melahirkan tuannya. Manakala yang kedua kata Nabi SAW, iaitulah orang-orang badui yang membela kambing, yang duduk dalam keadaan tidak memakai sesuatu pada kaki mereka, berkaki ayam, dalam keadaan mereka yatatawaluna fil bunyan, iaitu mereka saling berlumba-lumba meninggi-ninggikan bangunan-bangunan mereka. Maka inilah di antara soalan lelaki tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki tadi telah bangkit dan kemudian telah pergi daripada tempat itu. Dan setelah itulah bertanyanya sahabat kepada sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun ingin mengetahui siapakah lelaki tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, iaitulah ya Umar, siapakah lelaki tadi? Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Jibril. Nabi kata, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril alaihi salam, iaitulah penghulu bagi sekalian malaikat yang telah hadir kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu agamamu. Dan ini adalah hadis yang sahih riwayat Muslim. Para penonton dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, daripada hadis tadi kita mengetahui 5 rukun Islam, 6 rukun iman, dan 1 adalah ihsan, yang merupakan ketiga-tiga ini adalah asas dan prinsip yang penting dalam agama kita. Mestilah setelah kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, kita menjadi orang yang menunaikan salat, menunaikan zakat, dan menjadi orang yang menunaikan segala perintah-perintah Allah. Hatta kita mesti berpuasa di bulan Ramadan, kita mesti juga menunaikan haji apabila kita memiliki kemampuan. Maka ini adalah azam kita sebagai seorang Muslim. Maka dengan itu kita mesti mencari rezeki yang halal untuk kita mampu berzakat, dan kita mampu untuk menunaikan haji. Menjadi orang yang berharta untuk melakukan perintah Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat dituntut dalam agama, bahkan diberkati oleh Allah SWT. Demikian juga rukun-rukun iman yang disebutkan Rasulullah SAW. Mestilah kita pelajari dari hari ke hari. Ini dipanggil sebagai ilmu at-tauhid,
Yang dinyatakan para ulama merupakan satu bidang ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Ia adalah sesuatu yang akan menguatkan asas keakidah dan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Maka pelajarilah tentang para malaikat, pelajarilah asma'illahil husna serta sifat-sifat Allah yang mulia. Pelajarilah berkaitan dengan kitab-kitab Allah. Pelajarilah tentang semua yang berada dalam rukun iman kita. Mudah-mudahan menambah ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya, ihsan merupakan tingkatan yang ketiga. Setelah kita menjadi Muslim, kita menjadi mukmin, kita mesti berusaha menjadi orang yang dipanggil muhsinin. Orang yang memiliki sifat ihsan, iaitu merasakan dirinya sentiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dan diperhatikan. Oleh kerana demikian, orang mukmin seharusnya tidak boleh mengelak daripada kerja-kerja dan amanahnya. Tak perlu dia dipantau oleh CCTV untuk dia beramanah dalam pekerjaannya, kerana dalam hatinya sentiasa merasakan Allah memantau dan sentiasa melihat apa yang dia lakukan. Oleh kerana demikian, kita disuruh oleh Nabi SAW untuk kita sentiasa berjuang menjadi orang yang memiliki sifat ihsan. Dan yang terakhir sekali, tanda hari kiamah. Pada hari ini, kedua-dua tanda tadi telah pun ada di hadapan mata kita. Kita lihat ramai anak-anak yang derhaka berada pada tempoh dan masa kita. Begitu juga negara-negara Arab pada hari ini, sedang mereka bersaing untuk meninggikan bangunan-bangunan mereka. Lihat saja Burj Dubai ataupun Burj Khalifah yang berada di tanah Arab, yang dahulunya mereka semua adalah Badui, tapi hari ini bangunan yang tertinggi berada di tanah mereka. Dan sekarang sedang dibina satu lagi bangunan yang mana dinamakan sebagai The Kingdom Tower, yang kalau siap bangunan ini akan mencecah ketinggian sampai 1 kilometer berbanding Burj Khalifah yang hanya 900 meter sahaja. Maka perbezaan ini menunjukkan saingan yang berada di tanah Arab. Menariknya, The Kingdom Tower sedang dibina di dalam negara iaitulah Saudi, di tanah Jeddah. Maka ini menunjukkan kebenaran hadis Nabi SAW. Sebagai seorang beriman, kita harus melakukan persiapan. InsyaAllah dengan bersedia, dengan ilmu yang mantap, dengan hadis Nabi yang kita bacakan dan kita amalkan dalam peribadi, dalam perilaku kita, kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan akhirat. Allah selamatkan kita daripada fitnah Dajjal la'natullah. Allah selamatkan kita daripada sesuatu yang disebutkan dengan ujian tak mampu kita tanggung. Semoga kita selamat dunia, selamat akhirat, dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang berjaya di dunia dan di akhirat juga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.